Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk sesi pembelajaran setelah seminggu bercuti sekolah. Macam mana cuti sekolah semua? Cikgu harap kamu semua sihat. Baiklah, kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk menyambung tajuk pembelajaran yang lalu. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, kita tengok objektif pembelajaran dulu ya. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menjelaskan dengan contoh. Sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Objektif yang kedua, murid-murid akan dapat menjana idea kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berkhemah. Yang terakhir, murid-murid akan dapat menjelaskan pemerhatian tentang sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui melalui lakaran, TMK, penulisan ataupun lisan secara kreatif. Kita tengok pula kriteria kejayaan. Murid-murid akan berjaya mengenal pasti dan menyatakan dengan contoh tenaga yang boleh dibaharui dan tenaga yang tidak boleh dibaharui melalui pemerhatian. Okay, kriteria kejayaan ni ialah kayu ukur yang cikgu gunakan untuk melihat sama ada kamu semua berjaya menguasai tahap pembelajaran yang kita belajar untuk hari ini. Okay. Tenaga. Kita ulang kaji balik pelajaran kita yang lepas. Apa itu tenaga? Ya, tenaga adalah keupayaan untuk melakukan kerja. Tenaga ini boleh kita dapat daripada sumber yang ada di sekeliling kita. Okey. Berapa sumber tenaga yang telah kita belajar? Ingat balik pembelajaran minggu sebelum cuti persekolahan. Ya, sumber tenaga yang kita dah belajar ada 8. Cuba senaraikan sumber-sumber tenaga yang telah kita pelajari dulu. Matahari, ombak, air, angin, biojisim, geoterma, bahan nuklear dan bahan api fosil. Ingat tak? Kalau tak ingat kena tengok balik. Baiklah. Okay, sekarang kita masuk kepada tajuk pembelajaran kita, iaitu sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tak boleh dibaharui. Okay, sumber tenaga yang boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang sentiasa ada kerana boleh dijana semula secara berterusan. Manakala sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui adalah sumber tenaga yang tidak kekal kerana sumber yang terhad dan tidak dapat dijana semula. Maksudnya sumber tenaga yang boleh dibaharui, tenaga yang ada, sentiasa ada dan boleh dijana semula. Manakala sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang terhad. Kita boleh guna tapi kita kena guna secara terhad. Sebab sumber dia tak boleh dijana semula. Baik. Jelas semua?
Good. Okey, kita tengok sumber tenaga yang boleh dibaharui. Okay, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 134. Okey, ada 5 semuanya. Okey. Iaitu matahari, ombak, air, angin, biojisim. Okey. Ada 5 semuanya. Kenapa kelima-lima tenaga ni adalah sumber tenaga yang boleh dibaharui? Ya, sebab kelima-lima sumber tenaga ni sentiasa ada. Okey. Matahari sentiasa ada. Pernah tak matahari tak ada? Okey, ombak pun sama. Malaysia kita ni dikelilingi dengan laut. So, bila ada laut, mesti ada ombak. Biasa tak kita tengok laut yang kering? Tak ada kan? So, laut sentiasa ada. Takkan pernah kering. Air pun sama. Air bila hujan turun, kita dapat air. Air sungai pun jadi deras. Kemudian, kitar air semula jadi tu, bila hujan dah turun, air hujan akan turun masuk ke sungai dan lepas ke laut. Lepas tu air laut tu akan tersejat naik semula ke langit membentuk awan. Kemudian bila awan menjadi besar, berat, maka hujan akan turun semula. So itulah kitaran air semula jadi. Maksudnya, air merupakan sumber yang boleh dibaharui sebab air sentiasa ada. Okey, angin pun sama, biojisim pun sama. Okey. Kita tengok seterusnya. Sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Okey, masih sama. Okey, muka surat 134 dalam buku teks. Di sana dia ada arang batu, petroleum, gas asli dan nuklear. So, arang batu, petroleum dan gas asli ni adalah daripada sumber tenaga bahan api fosil. Manakala nuklear ialah daripada sumber tenaga nuklear. Okey. Arang batu, petroleum dan gas asli ni kita dapat daripada mana? Daripada planta. Kita kena gali kan? Gali masuk ke dalam bumi. So, telaga minyak kan? Kawasan-kawasan yang ada telaga minyak, yang ada arang batu, gas asli ni semua tak banyak. Maksudnya bila kita plantan minyak tu, bila gali ke dalam bumi, kita akan jumpa satu tempat. So, contoh kalau satu tempat tu dia ada banyak tu sahaja petroleum. So, kita boleh ambil. Tapi bila kita ambil dah habislah petroleum kat kawasan tu. So, kita kena pergi cari kawasan lain pula. Mana tempat yang ada petroleum. Petroleum dan gas asli ni dia datang sekali. Maksudnya plantan minyak tu bila digali, sebelum kita dapat petroleum, kita akan dapat gas asli dulu. Dalam tempat kawasan yang sama. Okey, untuk bahan nuklear pula, bahan nuklear tak semua tempat ada. Contoh di Malaysia kita tak ada nuklear. Tapi di Amerika Syarikat, di Jepun, di mana lagi? Di Afrika tak ada. Okey. So dia untuk bahan nuklear ni dia tempat-tempat yang tertentu sahaja ada. Maksudnya nuklear ni lagi terhad. So, kesimpulannya, keempat-empat sumber tenaga ni, arang batu, petroleum, gas asli dan nuklear ni, dia
sumber tenaga tak boleh dibaharui sebab sumber tenaga keempat-empat ni terhad dan kita hanya boleh guna jumlah yang ada saja. Bila dah habis, dia tak boleh nak jana semula. Sekarang kita tengok perbezaan. Perbezaan antara sumber tenaga yang boleh dibaharui dengan sumber tenaga yang tak boleh dibaharui. Okey, perbezaan yang pertama. Sumber tenaga yang boleh dibaharui ni boleh diganti setelah habis digunakan dalam tempoh masa yang singkat. Macam cikgu cakap tadi lah. Contohnya air. Okey, bila air kita guna stesen jana kuasa hidroelektrik. So bila air musim kering kita tak dapat jana kuasa tenaga elektrik. Tapi bila musim hujan akan turun banyak, kita dapat balik air, kita dapat jana semula. Banding dengan sumber tenaga yang tak boleh dibaharui. Bila kita dah habis guna, kita tak boleh nak ganti. Macam cikgu cakap tadi lah, kita dah gali satu tempat ni untuk petroleum. Bila tempat yang kita gali ni kita dah habis guna petroleum tu, bukan gunalah, kita dah habislah petroleum tu, tak ada dah. Jelas? Okey. Perbezaan yang kedua, sumber tenaga yang boleh dibaharui bekalan tenaga yang berkekalan. Angin sentiasa ada, matahari sentiasa ada, ombak sentiasa ada, air pun sentiasa ada. Maksudnya benda tu sentiasa ada, so dia boleh berkekalan. Okey. Manakala sumber tenaga yang tak boleh dibaharui, bekalan dia terhad. Jelas? Okey. Dan yang terakhir, perbezaan yang terakhir, sumber tenaga yang boleh dibaharui tidak menyebabkan pencemaran. Maksudnya tenaga hijau lah. Green energy. Sebab apa? Sebab kita gunakan alam sekitar kita. Apa yang ada di persekitaran kita. Macam air. Kita gunakan air. Air tu kita tak buat air tu yang akan memusingkan turbin kan. Macam kita belajar yang lepas kan. Air tu yang akan pusingkan turbin. Samalah ombak tu akan pusingkan turbin. Kita tak gunakan apa-apa yang boleh menyebabkan pencemaran. So bila turbin dipusing, maka terhasillah tenaga elektrik untuk kita gunakan. Lain pula dengan sumber tenaga yang tak boleh dibaharui. Petroleum kan, gas asli, arang batu, semua tu kita kena bakar. Bila kita bakar, keluarkan apa? Keluarkan asap. So asap tu boleh menyebabkan berlakunya pencemaran. Sebab tu kereta, motor, bas, lori semua pakai petroleum kan. Minyak petrol yang kita isi kat stesen minyak tu. Bila kita start kereta, kita jalan, asap akan keluar. Tidak? Itu yang menyebabkan pencemaran. Jelas semua? Baik. Seterusnya, kepentingan berhemat guna tenaga. Maksudnya yang ini kita kena, tenaga yang kita ada kita kena guna secara cermat dan berhemat. Untuk apa? Yang pertama, menjimatkan kos. Mengurangkan pencemaran, mengelakkan pembaziran. Dan yang terakhir, menjimatkan penggunaan tenaga untuk sumber yang tak boleh dibaharui. Jelas murid-murid? Menjimatkan kos. Contoh, elektrik rumah kita kan. Kita dah buka kipas. Bila kita nak keluar, kita tutup kipas. So, jimatlah kos. Banding dengan kita biar saja lampu kipas terbuka. Okey? Mengurangkan pencemaran ni, kita gunakan tenaga untuk mengelaklah, tenaga yang boleh dibaharui untuk mengelakkan pencemaran.
Okey, mengelakkan pembaziran samalah dengan menjimatkan kos tadi. Okey, untuk tenaga yang tak boleh dibaharui itu kita kena guna dengan jimat lah. Contoh minyak petrol kan. Minyak petrol, bila kita isi minyak, bawa kereta kita, bawa motor ke, kita jangan bawa laju. Baru kita jimat guna minyak. Sebab tu siapa yang selalu bawa motor laju ataupun naik kereta, bawa kereta laju-laju, minyak dia selalu cepat habis. Banding dengan orang yang bawa dengan cermat. Jelas? Baiklah. Okey, itu saja pembelajaran kita untuk minggu ni. Kita tengok pada tugasan. Seperti biasa, cikgu ada 2 tugasan. Tugasan pertama, cikgu nak buat nota ringkas. Cikgu nak kamu buat nota ringkas dalam bentuk peta minda ataupun peta rating. Macam selalu. Okey. Perkara-perkara yang perlu ada dalam nota 4 tu, sumber tenaga yang boleh dibaharui, sumber tenaga yang tak boleh dibaharui, perbezaan tenaga boleh dibaharui dengan tak boleh dibaharui, macam yang cikgu terang tadi, dan yang terakhir kepentingan berhemah menggunakan tenaga. Okey, untuk tugasan 1 ni, nota ni cikgu nak kamu buat dalam buku sains 1. Okey. So nota yang 4 benda perkara tadi tu buat dalam satu muka surat, dalam satu nota sahaja. Cukup. Okey. Macam biasa, ambil gambar bila dah siap nota kamu dan hantarkan gambar tugasan tadi menggunakan link yang cikgu bagi dalam arahan WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu nanti. Baik, tengok tugasan yang kedua. Okey, tugasan yang kedua, cikgu nak kamu buat latihan uji minda dalam teks muka surat 140. Okey, salin semula soalan dan lukis gambar yang ada dalam latihan tu. Okey, kalau ada yang boleh print gambar ataupun boleh photostat ke, okey, bolehlah kamu untuk potong dan lekat gambar saja. Potong dan lekat gambar saja. Okey, jawab semua latihan uji minda ni guna buku sains 2. Macam tugasan 1, bila dah siap, ambil gambar dan hantar gambar tugasan yang dah siap, gunakan link yang cikgu sediakan dalam arahan WhatsApp ataupun Telegram grup kelas masing-masing kamu. Okey, Telegram grup kelas kamu. Okay, sekian saja sesi pembelajaran kita pada untuk kali ini. Cikgu mohon kerjasama untuk semua ikut sesi pembelajaran dan hantar tugasan yang cikgu bagi semua yang sebelum-sebelum ni. Okey. Sekian. Assalamualaikum.